الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون dan telah tentu akan ditiupkan sangkakala untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Apabila berlaku yang demikian, maka semuanya akan bangkit keluar dari kubur masing-masing, bersegera menghadap Tuhannya. Pada ketika itu orang-orang yang tidak percaya akan hidup semula itu berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur ini? Itu tempat tidur kami. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang amat pemurah dan benarlah berita yang disampaikan oleh para rasul-rasul. Sambungan bayangan keadaan di akhirat di mana khususnya orang-orang yang kafir. Mereka di dunia ini sentiasa mengejek-ngejek. Kata-kata mereka sentiasa mengejek-ngejek tentang berita akhirat. Dikatakan kepada mereka supaya bertakwa. Mereka tak mahu bertakwa. Disampaikan kepada mereka ayat-ayat. Mereka sentiasa menentang. Kemudian disuruh mereka antiqu bima razaqakumullah, beri nafkah apa-apa yang rezeki yang ada pada mereka. Mereka kata tak bayar, tak mau beri. Kalau nak Allah sendiri yang beri. Begitulah kata-kata mereka, orang-orang yang ingkar. Jadi Allah kata, semalam kita baca, tidak akan datang kepada mereka itu kecuali satu petikan saja, sekali saja. Maknanya di kiamat besar ni, sayhatan wahidah, petikan yang besar, langsung mereka itu tidak sedang tiba-tiba datang kiamat. Sedangkan mereka dalam keadaan baru menguruskan dunia. Kemudian tak sempat nak buat wasiat, tak sempat nak balik. Lalu pergi menghadap Allah. Kemudian sambung hari ini cerita tu lagi. Wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan sangkakala. Ini kali yang kedua. Sangkakala dua ni. First one ialah kiamat. Tiup sangkakala tu hancur lagi. Kemudian berlaku satu masa yang lama sebenarnya. Bagi orang yang kafir, mereka akan masuk begitu lama daripada dia masuk kepala pertama kiamat dan kepala yang kedua. Daripada orang Islam yang duduk dalam keadaan dirahmati oleh Allah, masa itu pendek. Dikatakan setelah seperti waktu zuhur dan tunggu waktu asar yang ada dalam riwayat. Nufikha fis-sur, ditiupkan sangkakala. Yang kedua, fa idahum, maka terus mereka idahum minal ajdati, daripada ajdat. Ajdat ialah lubang kubur. Fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan mereka segera. Jadi keluar daripada kubur. Ini pun satu description Al-Quran. Ada beberapa tempat sebut ni. Keluar daripada kubur. Ada dalam riwayat kata seolah-olah nampak mereka duduk menggerak-gerakkan kepala bagi tanah tu jatuh ke dua kaki kepala. Keluar daripada kubur ni orang. Maknanya suatu description yang sangat jelas, sangat terang. Keluar daripada kubur. Kita boleh bayang
macam mana keluar dalam lubang, tiba-tiba keluar. Itulah keadaan. Kemudian qalu ya wailana, qalu mereka berkata, orang ni, especially orang kafir ni, ya wailana, ruginya kita, alangkah malangnya kita. Sini dia kata, aduhai celaka jangan. Ya wailana, jangan juga wailana. Laitani ni penyesalan. Kalau dia terjemah celaka itu memang betul. Selalu diterjemah macam itu. Ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana min marqadina. Man siapa? Ba'athana yang membangkitkan kami min marqadina, daripada tempat tidur kita. Dia angkat dia selama dalam kubur macam tidur. Walaupun seksa orang kafir ni, tapi kerana hari akhirat tu lagi teruk daripada dalam kubur tu. Jadi dia bukan celakanya kami, siapa yang bangkit kita ni daripada tempat tidur ni. Dalam sini bacaan dia ada sakta. Ya wailana ba'athana min marqadina, berarti tanpa mengambil nafas. Tapi sebab ini juga dia wakaf. Khasanya tu wakaf. Ya Allah supaya wakaf. Dan boleh kita wakaf. Kebetulan sakta tu tempat dia wakaf. Jadi kita berhenti dulu yang ada apa pun tak tahu. Harus saja ni. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Hadza inilah. Hadza ini. Ma wa'ada ar-Rahman. Apa yang dijanjikan oleh Allah ar-Rahman. Inilah janji Allah. Jadi yang kita katakan, janji Allah ini tetap benar. Janji Allah tetap benar. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Sadaqal benar. Ar-mursalun rasul. Benarlah apa yang dikatakan oleh para rasul bahawa Allah telah menjanjikan saat ini. Jadi semua tak kena lari. Tak kena lari daripada keadaan selepas ditiup sampai pada yang kedua. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladayna muhdharun. Hanyalah dengan berlakunya satu petikan sahaja, maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. In kanat illa sayhatan wahidatan. In hanyalah kanat ianya illa kecuali sayhatan wahidatan, satu tiupan, satu petikan. Sayhatan wahidatan. Sayhah itu terjemahannya peti. Sayhah maknanya bunyi kuat, sengkakala, wahidah sekali. Fa'idahum, maka tiba-tiba mereka itu jami'un semuanya ladaina muhdharun, kepada kami hadir. Jadi semua lepas sengkakala itu sekali itu semua hadir di hadapan Allah. Di sini dia ditambah lagi hadir untuk menerima balasan. Tapi muhdhar itu hadir. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Maka pada hari itu tidak ada seseorang pun yang akan dianiaya sedikit pun, dan kamu pula tidak akan dibalas, melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk, leka menikmati kesenangan. Fal yawma, maka hari itu, pada hari itu, la tuzlamu, tidak dizalimi. Dan tidak dizalimi nafsun, setiap jiwa, syai'an, apa-apa. Jadi hari itu
sesiapa pun tidak akan dizalimi. Wala tujzauna, dan tidak akan dibalas illa kecuali ma ta'malun, apa yang mereka telah kerjakan. Jadi hari itu hari keadilan Allah. Allah ini memberikan penghakiman yang paling adil. Besar ke kecil ke perbuatan-perbuatan baik jahat, semuanya dibalas dan semuanya tertulis, dibawa keluar dengan bukti. Bawa keluar ini bukti. Keadilan ini memerlukan bukti, tunjuk. Kemudian memerlukan ketulusan, transparansi. Tak boleh kita ambil tindakan tak ada transparansi, tak ada bukti, tak tunjuk, kemudian tak beri peluang kepada orang itu nak dijawab. Kamu buat jahat ni sekian-sekian. Ini telah melanggar undang-undang sekian-sekian. Jadi inilah yang telah dibawa ke hadapan oleh pendakwaan. Jadi beri peluang dia nak jawab. Dia jawab, aku buat ni kerana gini. Bukan dengan niat gini. Perbicaraan keadilan dalam agama ni, dia kena ada elemen-elemen. Pertuduhan dibawa, bukti dikemukakan, kemudian peluang diberi kepada orang yang tertuduh, OKU untuk menjawab, OKT untuk menjawab. Bukan tiba-tiba main pecat saja. Tahu-tahu pecat dia kawan ni, apa pasal? Orang pun bingung, apa pasal ni? Kena pecat. Pak orang bersidang tiba-tiba keluar statement, pecat kawan. Apa hal? Dan kawan tu pula tahu-tahu kawan tu sedang pecat minggu lepas. Ya, kawan tu 2 tahun dulu dia pecat. Sebab apa? Tak tahu apa pasal. Itu bukan keadilan agama. Itu keadilan manusia ke, adat ke apa. Keadilan yang sebenarnya mesti ada keterusan. Supaya orang semua tengok. Kalau di barat itu dia kata justice has to be seen to be executed. Kena nampak. Bukan tahu-tahu mereka pecat. Kau kena pecat sebab kau jahat. 50 kesalahan kau saja. So apa benda? Siap-siap dia boleh membalas orang. Kalau kau semua hari ini isu ini melibatkan orang. Rakyat jelata semua. Tahu-tahu orang itu berbalas, habis seluruh kita jadi huru-hara. Tak boleh kena. Keadilan Islam memerlukan prinsip-prinsip ini. Jadi inilah prinsip yang dipakai yang saya macam ni. Tahu-tahu nak pecat. Pasal kau pecat pun, ya aku punya kuasa nak pecat kan. Ya, pecat. Dia kena ada sebab. Tunjuklah sebab bagi kau jawab. Kemudian ada penghakiman. Hakim pula beritahu orang. Hujah kau ni betul. Hujah ni salah. Ini. Baru buat hukuman. Tak bersetuju lah. Itu lain cerita. Tak setuju juga dengan hakim. Itu lain cerita. Tapi kena ada tu. Jadi kena ada. Sebab itu kita jadi tengok huru-hara kalau macam ni. Jadi ini disebutnya tidak akan dizalimi setiap jiwa pun pada ketika itu dan tidak akan dibalas kecuali apa-apa yang mereka telah kerjakan. Jadi kat sini mereka akan bawa pendakwaan kepada setiap orang. Kemudian kamu nak jawab, daripada awal semua kata tengok. Jawapan kamu itu betul ke tidak. Kemudian Allah akan memberi penghakiman. Inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Inna ashabal jannah, sesungguhnya ahli syurga. Ashabal jannah al-yawma pada hari itu fi syughulin fakihun. Mereka berada dalam syughul. Syughul itu sibuk kan. Fakihun itu terjemahannya menikmati kesenangan. Fakih ini buah, buah-buahan. Tapi maksud dia kesenangan.
Ashabul Jannah, orang ahli syurga akan berada di dalam kesibukan dengan menikmati kesenangan. Hum azwajuhum fi zilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersukaria di tempat yang teduh sambil duduk berteleku di atas pelangi. Mereka beroleh dalam syurga itu berbagai jenis buah-buahan dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Mereka juga beroleh ucapan salam sejahtera dari Tuhan mereka yang amat mengasihani. Hum wa azwajuhum, hum itu mereka, wa azwajuhum dan istri-istri mereka, pasangan. Kalau perempuan itu suaminya, kalau lagi istri lah. Jadi kasih dibuat persoalan yang orang selalu tanya, laki-laki ini memang ada pasangan istri, kemudian ada lagi ini bidadari, ya, bidadari. Kemudian perempuan ada apa? Ada bidadari lelaki, dia tak. Okay, the first question ialah pasangan itu siapa? Pasangan suami kita yang kat dunia ni kan? Isteri kita yang kat dunia ni kan? Okay, dalam tafsir itu disebut bagi orang-orang yang beriman dia pasangan mereka adalah pasangan yang di dunia ini akan dicantikkan lagi. Maknanya suami dia lagi hebat lagi daripada masa dunia ini. Isterinya pun lagi cantik daripada lagi isteri-isteri orang yang beriman. Jadi orang lelaki bersama pasangan mereka dan isteri-isteri ini pun suami dia tu suami yang dicintai lah. No such thing as dia. Aku nak tukar aku nak tukar lagi tiga orang. Ada pikiran-pikiran macam tu. Tak ada. Naluri wanita ni dia nak lagi terulang. Aku nak lagi 10 orang. Tak cukup. Takkan laki dapat bila dari 10 orang aku nak juga. Ada orang cuba bawa hujah macam tu. Itu kalau kan dalam riwayat tersebut. Jadi saya nak address isu ni lah sikit. Bagaimana kita mampu kan. Di akhirat disebut orang yang beriman lah. Suami beriman, isteri beriman. Allah bagi suami itu juga, isteri itu juga. Tapi level dia lebih tinggi. Dia Abkar ni muda lah. Kalau perempuan tu anak tarik, virgin. Laki pun virgin lah. Virgin urban. Abkar, urban teruk. Dia riwayat sebut dia. Kemudian jika isteri tak beriman, suami tak beriman, isteri itu baik, suami itu jahat. Jadi dia beri suami lain. Baru kan, baru dia beri. Bini dikahwinkan oleh Allah dengan suami yang lain. Baru kan? Dalam riwayat disebut tentang macam. So, to address this issue lah. Kemudian perempuan, kalau lelaki ni perempuan, bini dia tak beriman, of course. Dapat tidak dari lain. 10 orang, 100 orang, tak tahu lah. 70 virgin sekarang ada. Orang selalu gereja lah. Ini masalah selalu gereja. 70 virgin in heaven. Ini Allah Ta'ala. Tak ada riwayat sebut 70 virgin di mana datang. Tapi selalu digunakan istilah yang gereja. Jihadis. Lalu kita baca. Jadi orang pun jawab juga. Beriman dapat isu 70 virgin. Tapi okey. Segala perbuatan amal yang baik itu Allah balas dengan perkara-perkara yang menyeronokkan. Syurga ini tempat yang menyeronokkan. Ada juga Kristian yang bertanya, why your heaven, the Muslim concept of heaven is macam carnal pleasure dengan
oh ini keseronokan fisikal. Ada bini, ada makanan, ada rumah besar, ada rumah, ya itulah yang manusia bayangkan. Dia punya heaven lain, dia kata, heaven kita ni macam shock, oh dia warna shock, bukan shock, ada bini, ada makan. Dia heaven dia tak tahu lah, apa benda punya heaven, macam khayal gitu heaven. So bila kita cerita pasal heaven dalam Quran, bini-bini ni kata, kamu punya heaven macam ni, oh yes. So kena faham kan? Kita cakap orang-orang kafir kalau itu baca, dia kena understand what they're thinking. Dia katakan kita, Islam ni, oh itu ke? Kamu punya harapan yang nak nampak bini tu dia berubah. Dia macam ejek kita lah. You are all apa ni, gila set. Dia kata macam. Tapi description Quran tentang syurga itu macam tu. Jadi kita dengar ya. Hum wa azwaju, isteri-isteri mereka. Fi zilalin, berada pada tempat teduh. Zilal ni teduh kan. Tapi maksud dia bersuka dia di tempat yang seronok. Bersuka dia dalam keseronokan. Hai apa macam orang kafir punya konsep tu lah. Oh hai, atau macam hai kat ini. Oh syong, tak tahu. Itu syurga dia. Wallah a'lam kan. Tapi Allah sebut